Halo, selamat petang, salam sejahtera. Hari ini paling hangat di dalam media sosial ialah apabila tular satu video yang memaparkan seorang ahli parlimen ataupun seorang calon mengatakan undi Barisan Nasional, undi Pakatan Harapan masuk neraka. Aduh, ini paling ekstrim lah campaign yang pernah aku dengar. Ini campaign yang paling ekstrim pernah aku dengar setakat ini untuk campaign PRU15. Apabila seorang ketua pemuda PAS, yaitu di kawasan SIK, Muhammad Saiful Nasir, mengatakan undi Barisan Nasional, undi Pakatan Harapan masuk neraka. Itu kata ketua pemuda PAS SIK. Hari ini, selepas telah tular video itu, ketua pemuda PAS SIK ini mohon untuk berehat. Nah, ini satu perkara yang aku pikir mungkin wajar dilakukan oleh beliau. Begini barulah bertanggung jawab kan, bukannya lempar batu sembunyi tangan. Ketua Pemuda PAS kawasan SIK, Muhammad Saiful Nasir, memohon untuk berehat daripada jawatan yang disandangnya. Keputusan itu dibuat setelah tular rakaman ceramah yang dia menghukum pengundi yang memilih Pakatan Harapan PH dan BN sebagai masuk neraka. Dalam surat bertarik 11 November, dia menyatakan hasrat untuk berehat untuk tempoh yang akan diberitahu kelak. Permohonan ini adalah secara sukarela tanpa dipaksa mana-mana pihak. Dan saya mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas apa yang berlaku, katanya. Ucapan di dalam video tersebut merupakan ucapan saya sendiri, bukan mewakili PAS khususnya dan PN Perikatan Nasional AMNIA, kata beliau. Saya juga ingin memohon maaf kepada semua pihak sama ada di dalam PAS dan PN yang terkesan dan tersinggung akan ucapan saya itu, katanya, dipetik daripada surat yang tular hari ini. Setiausaha PAS SIK Badrul Hisham Abdurrahman mengesahkan kesahihan surat Muhammad Sahiful itu. Dia bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai perkara tersebut ketika dihubungi Malaysia Kini. Terdahulu, tular rakaman video ceramah Muhammad Sahiful yang meminta pengundi SIK memilih PN dan menurutnya, jika pengundi memilih BN atau PH akan masuk neraka. Pesan saya kepada semua pengundi-pengundi di SIK yang nak mengundi balik pangkah BN dan PH masuk api neraka, kata Muhammad Saiful pada klip video itu. Semalam, pengurus PN Muhyiddin Yassin turut memohon maaf kepada pihak yang tersinggung dengan kenyataan Muhammad Sahiful itu. Muhyiddin pada masa yang sama mengingatkan semua calon yang berkempen supaya mengelak daripada membuat kenyataan yang boleh menimbulkan salah faham. Aku secara pribadi, aku tak suka cara kempen seperti ini yang melibatkan surga neraka. Tahukah anda bahawa yang berkempen itu belum tentu masuk surga atau masuk neraka? Begitu juga dengan calon-calon yang berkempen itu. Sejauh mana anda yakin masuk surga, masuk neraka? Janganlah menghukum pengundi. Pengundi-pengundi ini punya hati, punya jiwa, dan juga sama-sama seperti anda juga tak nak masuk neraka. Jadi kalau nak berkempen, gunalah kempen dunia saja. Tak payahlah guna sampai masuk neraka. Macam itulah, gitu kan. Gitu dong. Selain daripada itu, daripada perkara itu, apa yang berlaku seterusnya apabila Rafizi membuat kenyataan dan kejutan. Ikuti terus ulasan ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Apa komen Anda tentang isu yang tular luar biasa ini, yaitu undi Barisan Nasional Pakatan Harapan masuk surga. Itu kata Ketua Pemuda SIK, PAS SIK, yang telah hari ini memohon berehat dengan serta-merta. Saudara-saudara para penonton sekalian, kalau kamu mau tahu berapa harta Najib yang benar-benar sah, yang benar-benar memang milik Najib, ikuti pencerahan ini. Kalau beberapa hari yang lepas, Rafizi mendedahkan aset dan kekayaannya sebanyak
18 juta ataupun 16 juta, semua orang heboh. Semua orang heboh. Ini aset, bukan uang tunai. Semua orang heboh. Apabila Anwar pun mendedahkan jumlah asetnya, kalau tak silap 11 juta, orang pun heboh sangat. Heboh sangat. Tapi persoalannya, kenapa tak heboh dengan isu kali ini? Yaitu kekayaan sebenar Najib yang terbukti dan telah disahkan. Yang tak sah, kita jangan cerita. Nanti fitnah pula kan. Tapi yang sudah sah, disahkan oleh peguam Najib sendiri, di mahkamah sendiri, dan telah diakui itu milik Najib, sehinggalah kerajaan gagal untuk melucutkan milik Najib, harta Najib itu berapa. Aku nak dedahkan kepada kamu semua lah nih. Duit Najib tunai yang dirampas di rumahnya, di kondo yang dimiliki Najib, secara tidak sengaja diakui oleh peguam Najib, itu memang kekayaan Najib dan juga UMNO, adalah berjumlah Rm 160 juta tunai. Kamu dapat bayangkankah duit tunai 160 juta dalam sebuah rumah, sebuah kondominium. Jadi kalau nak tahu, itulah kekayaan, sebahagian kekayaan Najib yang sudah dirampas tapi dikembalikan kepada Najib. Dan harap-harap nanti Najib bayarlah. Dia punya denda di mahkamah, di penjara tuh 210 juta. Rosmah masih banyak lagi lah, dia perlu kumpul 900 juta dia perlu bayar. Saudara-saudara, bila cakap tentang hal itu, itulah kekayaan Najib. Dan di samping daripada kekayaan Najib sebanyak 160 juta itu, ada lagi rupa-rupanya yang telah disahkan ini adalah 2.435 barang kemas. 2.435 barang kemas. Kamu dapat bayangkankah berapa banyak, berapa panjang meja itu yang disusun untuk susunan barangan kemas itu. Barangan kemas ini emas lah, emas, perak, kan tahu lah. Tapi aku rasa emas lah. Dan dalam laporan ini ada juga berlian, kan? 2.435 barangan kemas disusun. Itulah barang harta kekayaan Najib dan Rosmah. 7 jam tangan, aku percaya jam tangan yang dimaksudkan ini bukan jam tangan yang kaleng-kaleng. Bukan jam yang 2-3 ringgit harganya, bukan 5-6 ringgit harganya, bukan yang 9 ringgit harganya, bukan yang 1.000, bukan yang 10.000, bukan yang 100.000. Aku rasa ini beratus-ratus ribu harga dia, kan? Selain itu, juga 29 beg tangan. Nah, bayangkan 29 beg tangan milik Najib. 29 beg tangan didakwa milik Najib serta Rosmah. Aduh, inilah kekayaan sebenar Najib yang hanya sebahagian saja yang telah didedahkan. Menjadi persoalan kita ialah berapa lagi yang duit Najib miliki, berapa lagi harta yang Najib miliki yang kita tidak tahu. Itu kita tak tahu. Aku tak nak cakap sebab nanti fitnah pula sebab kita tak tahu. Yang pastinya Najib punya duit memang ada dilapor di sini 160 juta, 2.435 barang kemas, 7 jam tangan, 29 beg tangan milik Najib dan Rosmah. Wah, hebat kan? Ikuti terus sambungan kepada ulasan ini.